Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada hari ini. Apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat insya-Allah. Yang mana yang kurang bernasib baik, saya doakan semoga sihat. Alhamdulillah. Macam mana dengan saya punya suara? Jelas tak jelas? Kalau ada sebarang komen boleh boleh tulis dekat ruangan komen. Macam mana dengan saya punya visual? Adakah clear? Saya harap semua okeylah kot. Okey. Malam ni saya nak bawa saya sediakan satu tip keselamatan. Tip keselamatan cara selamat menggunakan tangga. So biasa tangga kan, biasa kebanyakan rumah akan ada tangga lah, dan tak ketinggalan juga orang yang pinjam tangga jiran ni. Yang ni yang saya nak tarik sikit. Tarik perhatian sikit pada orang suka pinjam tangga orang ni. Sebab apa? Nanti saya akan go through nanti. Okey. Macam saya bagi tahu dalam saya punya live yang sebelum ni, kebanyakan kes kemalangan yang berlaku dekat rumah adalah disebabkan terjatuh. Dan antara sebab terjatuhnya adalah penggunaan tangga. Jatuh bila jatuh masa guna tangga. Okey. Hari ni saya nak cover bab tangga je. Cara nak gunakan tangga, cara macam mana selamat nak gunakan tangga. InsyaAllah saya cuba bantu. Okey. Tangga ni ada banyak jenis tangga yang ada dekat pasaran. Dia bergantung kepada cara kerja kita. Apakah aktiviti, apakah yang kerja yang nak kita buat. Dekat sini saya dah sediakan. So ni adalah tangga-tangga yang biasa kita nampak lah. Step stoop ni biasa ada dekat office. Ada dekat office. Step ladder jarang benda ni ada, tapi benda ni ada jual dekat hardware pun ada jual. Yang ni yang kita biasa pakai, step ladder. Step ladder. Platform ladder jarang. Mungkin ada, jaranglah orang beli. Mungkin orang yang memang buat kerja jenis tempat tinggi, dia orang akan pakai benda ni lah. So dekat rumahnya biasanya akan pakai step ladder. Dan juga ni telescoping ladder, dia boleh sambung, dia boleh tegakkan, jadikan dia straight macam ni. Ni extension ladder ni jarang ada, tapi kalau orang yang memang buat kerja dengan tangga ni, mesti dia akan adalah benda ni. So benda ni dia boleh angkat bagi tinggi, dia ada hook dekat sini. Cuma malam ni saya nak khas cover yang step ladder. Step ladder ni yang selalu kita pakai dekat rumah. Dan saya pun ada juga satu ni, step ladder ni. So mengikut aktiviti lah kan, benda yang ni untuk mungkin ambil barang dalam almari je. Ni step stoop ni. Sama juga dengan step ladder ni, ambil barang-barang nak barang yang dekat-dekat je. Biasa yang buat kerja dekat rumah ni kita pakai step ladder. Okey. So sebelum kita guna, pentingnya kita kena inspect dia dulu. Kita kena periksa keadaan tangga tu dulu. Yang pertama yang kena tengoknya adalah tapak. Dia punya dia punya tapak ni anti-slip safety shoe. Dia punya ni biasanya dia getah. Dan tengok bila kita sebelum kita guna, kita kena tengok getah ni masih lagi okey ataupun dah pecah. Bila dah pecah ni dia jadi tak balance lah. Dan bahaya, dia boleh tergelincir. Sebab dia punya getah dia ni tujuan untuk supaya dia tak slip, dia tak tergelincir. So getah ni bila ada getah dia lebih grip lah.
biasanya getah ni dia buat yang heavy duty. Bila kita selalu guna, bila kita guna tempat-tempat yang tak rata apa semua, getah dia tu boleh pecah. Dan tengok juga dia punya tempat pemijat ni. Step dia ni, adakah bengkok, adakah loose. Kebiasaannya benda ni adalah dia buat daripada aluminium. Dia punya join ni dia gunakan rivet untuk join ni lah. Dia punya palang ni, dia punya tempat pemijat ni, dia pakai rivet. Dia tak welding. Dan sebelum tu untuk tangga-tangga yang macam ni tidak sesuai, jangan sesekali guna untuk buat kerja electrical. Biasanya technician electrical, casman dia akan bawa tangga jenis kayu untuk buat kerja elektrik. Dan seterusnya adalah tengok keadaan tangga tu, adakah ada bengkok. Bengkok dia punya batang warna oranye ni, ada yang jenis yang bengkok. Bila terlalu guna, bila simpan tempat yang tak betul ataupun tertindih, dia boleh bengkok. Dia bengkok, dia punya balancing dia akan lari lah. Dan macam saya bagi tahu tadi, tengok keadaan rivet. Adakah rivet ni komplit? Biasanya kalau kita sendiri, kita punya tangga sendiri, kita tahulah keadaan tangga kita tu. Bila yang pinjam tangga orang ni, kita tak tahu kelemahan tangga tu. Dan penting sebelum guna ni, kita kena check dulu. Dan juga dia punya ni spreader. Spreader ni dekat sini biasanya banyak saya tengok, dia orang yang buat kerja, contohnya buat kerja kontraktor, kerja buat rumah ni, dia gunakan, dia dah patah dah ni. Dia patah dekat dia punya spreader ni. So takut nanti tergelincir, dia boleh, benda tu terkangkang dan boleh jatuh lah. Dan seterusnya, apabila kita tengok kita punya tangga tu okey, semua stable, kukuh lagi, rivet pun okey, dan kita kena pastikan keadaan sekeliling tempat kita kerja tu hendaklah selamat. Yang pertamanya kita tengok bahagian atas. Adakah bahagian atas tu ada halangan, tak ada halangan. Contoh halangannya adalah contohnya kipas. Kan ada kes buat kerja terlupa tutup kipas, dah kena dahi, dah boleh jatuh. Dan pastikan daripada kita mulakan daripada atas, tengok bahagian atas adakah clear, adakah dia punya ketinggian dengan halangan tu kita boleh selamat, keadaan tu selamat. Dan juga tengok lantai tu, adakah lantai tu tak rata, adakah lantai tu licin, adakah lantai tu basah, dan pastikan kita letak atas tempat yang rata dan tak basah dan tak licin, supaya tak tergelincir lah. Okay. Dan perhatikan juga kalau buat kerja dekat rumah ni, pastikan anak-anak ni tak ada, kalau boleh jauhkan daripada anak-anak. Manalah tahu anak-anak bergurau, pergi langgar tangga masa sambil kita tengah buat kerja, pergi langgar tangga, ataupun kita tak sedar dia pun panjat dekat bawah kan. Pastikan benda-benda yang tu kita clear, insyaAllah. Dan bila nak panjat tu, kalau boleh pakailah kasut. Tapi kebiasaannya dekat rumah tak pakai kasut lah. Saya tak galakkan pakai selipar, lebih baik tak pakai kaki ayam je, lebih baik, lebih grip. Cuma jangan, kalau boleh, kalau nak pakai selipar, baik tak payah pakai selipar. Sama ada kasut ataupun kaki ayam. Okey, yang ni dekat rumah. Kalau kat tempat kerja, wajib kasut. Dan kasut tu hendaklah kasut safety, dan dia punya tapak tu hendaklah tapak yang jenis grip. Jenis yang ada, mesti lagi ada dia punya track dia, ada bunga. Okey. Dan yang penting sekalinya adalah macam mana cara kerja. Cara kerja. Sebelum tu saya nak sediakan beberapa gambar tangga-tangga yang defect. Sekejap.
Ini adalah beberapa contoh tangga yang ada defect. Tengok tangga dia punya step tu sudah dah bengkok. Dia punya join ni jenis aluminium, dia bukan pakai rivet. Dia punya join pun dah crack dah. Yang ni yang saya bagi tahu tadi spreader. Dia punya spreader ni dia pun join dia pakai rivet. Bila pakai terlalu lama ataupun pakai guna buat kerja yang berat, spreader tu boleh bengkok dan patah. Yang ni saya bagi tahu tadi dia punya tapak getah dia dah tertanggal dan dia letak satu benda untuk bagi balance. Ni tak boleh dah pakai dah ni. Yang ni kena buang dah. Sama ada tukar dia punya rubber pad ni. So, nak tukar 4-4 lah lebih elok. Supaya tangga tu jadi balance. Tengok dia punya kaki dah patah. Ini adalah kemungkinan disebabkan dia punya kerja tu tidak sesuai dengan tangga ni. Dia buat kerja lebih berat, tangga tu tak boleh nak tampung dia punya berat, menyebabkan dia punya structure dia boleh defect. Dan seterusnya saya nak sentuh bab macam mana nak kerja dengan selamat. Yang ni penting. Yang ni pun penting juga. Yang ni poin yang kelima tak silap saya. Okey. Body position. Body position hendaklah selari dengan tangga. Kita jangan sesekali kita try reach benda lebih daripada, jangan, kita sentiasa kena selari dengan tangga. Jangan lebih. Jangan overstretch menyebabkan kita tak balance dan boleh terjatuh. Dan panjat tangga satu-satu, jangan skip. Satu-satu. Dan yang paling pentingnya adalah apply 3-point contact. 3-point contact yang saya masukkan macam ni. Ini adalah beberapa contoh 3-point contact. So dekat sini kaki, gambar yang pertama, kaki 2, 1, 2 dan badan. 3 point contact. Kalau buat kerja, contohnya nak memaku, 2 kaki, 1 tangan, 1 buat kerja. Jangan pula kita satu lagi buat kerja, tangan yang keduanya kita pegang barang. So dah jadi 2, tak boleh lah, tu dah 2 contact dah. So pastikan setiap masa, even memanjat ataupun buat kerja, kena apply 3-point contact. Okey, saya harap you all boleh faham lah apa yang saya maksudkan dengan 3-point contact ni. Dan bila kita ada buat kerja atas tangga, jangan sesekali kita membelakangi tangga. So contoh gambar yang saya ni ada dekat sebelah ni, gambar tu kita berdepan dengan tangga. Jangan kita membelakangi tangga. Yang tu dipanggil shortcut. Buat kerja shortcut, tak nak turun, pusing je badan. So jangan. Dan last kalinya adalah itu cara-cara kerja yang selamat menggunakan tangga. InsyaAllah benda tu kita boleh buat. Cumanya orang yang selalu berlaku kemalangannya ni adalah sebab orang itu selalu buat shortcut. Tak nak turun, jadi dia overreach barang. Tak nak turun disebabkan itulah dia tak nak pusing tangga, menyebabkan dia membelakangi tangga. Dia cuba ambil barang, dia tak turun habis, dia turun separuh dan dia reach barang tu. Saya terlupa. Satu lagi adalah
penting juga ni adalah dipanggil 3-step rule. Okey, maaf saya terlupa. Benda ni penting sebenarnya. 3-step rule. Apa yang dimasukkan 3-step rule? So tangga maksimum yang kita boleh stepnya adalah yang ketiga terakhir. Okey, yang saya contohnya yang ni 1, 2, 3, 4 ya. So step daripada atas sekali, sekejap saya tunjukkan gambar. Okey, daripada atas, daripada top cap tu, top cap tu, 1, 2 ke bawah yang ada tulisan front side rail tu, dia punya step tu yang ketiga. Tu adalah 3-step rule. Yang tu kita tak boleh. Yang tu maksimum kaki kita dekat sini. Kalau misal kata kita berdiri dekat sini dan kerja aktiviti yang kita nak buat tu tak sampai, bermaknanya tangga tu pendek, tak sesuai. Okey? Boleh faham? Dan last kalinya adalah macam mana tempat simpan, macam mana nak simpan. Pastikan tangga ni kita simpan tempat yang berkunci ataupun kita kunci tangga tu. Kita takut anak-anak pergi ambil dan panjat, main, timpa atas diorang. Dan janganlah letak tangga ni tempat yang dekat berhampiran, contohnya balkoni ke, kita simpan dekat sana, tempat koridor dia boleh. Jadi kita takut nanti dia panjat dan boleh menyebabkan kemalangan bagi diorang. So seeloknya kuncilah tempat tu. Kalau tak nak kunci tangga, kunci tempat tu supaya diorang ni tak boleh nak akses masuk tempat simpan tangga tu. Okey, saya rasa itu sahajalah saya punya perkongsian, agar semoga, saya harap perkongsian saya ni dapat beri manfaat kepada para pendengar semua. At least juga mungkin sedikit sebanyak boleh membantu para pendengar untuk buat kerja dengan lebih selamat, insya-Allah. Okey, itu sahajalah. Kalau ada soalan boleh kemukakan ataupun boleh letak dalam ruangan komen ataupun boleh WhatsApp saya. Dalam saya punya page tu ada tempat WhatsApp, so boleh WhatsApp saya ataupun apa cadangan-cadangan topik untuk saya bawa, saya boleh pertimbangkanlah, insya-Allah. Okey, itu sajalah saya punya perkongsian. Maafkan saya mengambil sedikit masa tuan-puan semua. Maafkan saya kalau penyampaian saya ni tidak berkesan, dan juga itu sajalah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain masa dan lain topik, insya-Allah.